Okey, baik. Kita ke soalan politik sikit tu kan. Ya. Sekarang ni kita lihat pada Piala 15 yang lepas, golongan belia khususnya ya, anak-anak muda ni lebih cenderung ke arah Perikatan Nasional ketika Piala 15. Jadi, Tok selaku pengarah komunikasi UMNO yang baru kan, Ya. mungkin Tok ada perancangan-perancangan atau strategi untuk menarik minat anak-anak muda ni menyokong semula UMNO dan Barisan Nasional ni Tok? Kita tak nafikan lah, sebelum ni kita ada sedikit lemah dalam media sosial TikTok. Kalau kita tengok, antara punca kita tak dapat menggapai anak-anak muda ni ialah kerana kita tidak menguasai media sosial yang mereka selalu gunakan. Orang muda ni dia orang tak suka dengar penjelasan panjang lebar dalam Facebook kan. Mereka jarang kalau mereka nak tengok pun mereka tengok TikTok 30 saat, lepas tu mereka swipe paling lama 2 minit, 3 minit mereka dah swipe tengok benda lain. Dia tidak boleh dengar panjang-panjang ni. Jadi atas dasar tu juga hari ni kita sedang berusaha untuk pastikan bahawa walaupun kita buat live panjang tetapi kita potong jadikan dia pendek-pendek dan kita dari segi penjelasan kita pun kita lajukan supaya time span untuk mendengar sesuatu penjelasan tu dapat dipendekkan bersesuaian dengan selera orang muda. Dalam masa yang sama juga kita juga sedang mengumpulkan jurucakap di kalangan orang muda. Lepas ni anda akan melihat muka-muka baru yang akan membicarakan tentang soal isu-isu semasa. Kerana orang muda ni dia nak orang yang berada dalam generasi dia untuk menjelaskan. Itu lebih mudah untuk dia fahami. Menggunakan bahasa-bahasa badan, bahasa-bahasa yang slang, logat dan sebagainya yang biasa orang muda pakai. Ini antara benda yang kita sedang perkemaskan. Kita tak nafikan kita punya pemilihan baru je berakhir dan kita sedang buat yang terbaik bagi memastikan bahawa penerangan UMNO Malaysia, komunikasi UMNO Malaysia ini dapat memberikan yang terbaik untuk menarik minat orang-orang muda ni. Tetapi saya yakin alhamdulillah hari ni segmen orang muda ni saya nampak banyak kita dapat bantuan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Kita tengok program beliau turun, berjumpa dengan orang muda, berjumpa dengan pelajar-pelajar mahasiswa universiti, berjumpa dengan para alim ulama. Ini sebenarnya banyak membantu untuk menarik minat orang muda. Itu sebab daripada kajian-kajian yang dibuat oleh badan-badan bebas mendapati untuk orang-orang muda yang berusia 30 tahun ke bawah, alhamdulillah trend menunjukkan bahawa mereka sudah kembali bersama dengan kerajaan perpaduan, insya-Allah. Okey? Okey, Datuk. Ya. Tadi Datuk cakap pasal jurucakap Ya. Tapi kenapa tak digerakkan exco pemuda puteri UMNO ni sebagai jurucakap bagi pihak UMNO? Dia sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Kalau kita lihat pergerakan Puteri UMNO ada jurucakap dia, Mel dan sebagainya. Pemuda UMNO selain daripada Akmal, kita ada banyak lagi kawan-kawan lain, Syafiq dan sebagainya yang menjadi jurucakap. Memang ada. Tetapi sudah pastilah platform-platform yang mereka gunakan tu berbeza-beza. Pemuda UMNO ada dia punya web page dia sendiri, ada dia punya Facebook dia sendiri, ada Twitter dia sendiri, ada dia punya TikTok dia, Instagram dia sendiri. Puteri, maknanya jangan cakap tak ada lah. Ada secara konsisten mereka menerbitkan bahan-bahan. Cuma kita kena pergi ke capaian mereka. Okey? Okey. Tok, bila kita cakap pasal orang muda ni kan, kita pun akan teringat berkenaan dengan parti muda ni yang juga ada dalam 19 parti di dalam komponen kerajaan perpaduan. Tapi sejak akhir-akhir ni kita lihat parti muda ni ada memainkan naratif yang mereka ni bakal bertanding secara solo di PRN negeri yang akan datang. So mungkin tu ada komen berkenaan perkara ni. I like that. Sebab selama hari ni mereka bertanding di kursi DAP. Kursi DAP diberikan kepada muda, suruh muda bertanding. Selepas ni kita nak muda bertanding atas kapasiti dia sendiri.
baru dia akan faham kenapa Datuk Seri Anwar sehingga hari ini tidak membenarkan dia untuk menyertai mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Jadi dah tiba masanya lah, dah tiba masanya untuk muda bertanding atas kaki sendiri. Mungkin kalau tak berjaya kali ini, dia boleh invite Tuan Guru Khairi Jamaluddin untuk menjadi Mursyidul Am muda pula. Mungkin parti itu akan lebih berjaya, terutamanya untuk menarik peminat-peminat Hot FM untuk bersama dengan parti mereka. Tapi tu muda pun sebenarnya nampak gagal dalam menarik minat anak muda menyokong muda dan PH ni. Anak muda lebih ke arah Perikatan Nasional. Jadi perlu ke kerajaan perpaduan ni PH itu dululah anak muda lebih kepada Perikatan Nasional. Tetapi saya yakin anak muda sekarang ni, kecuali anak-anak muda yang percaya masuk PAS sama dengan masuk Islam, keluar PAS sama dengan keluar Islam. Ada anak muda yang kategori macam ni, undi PAS masuk syurga, undi BN, undi PH masuk neraka. Kalau kefahaman Islam mereka ni lemah, tidak mustahil mereka akan bak kata orang itu terpengaruh dengan gelombang hijau. Tetapi saya yakin banyak anak muda yang rasional, mereka dah nampak dengan mata kepala mereka sendiri hari ini. Mereka percaya dengan fitnah-fitnah. Kalau dulu mereka duit itu mempengaruhi keputusan mereka, tapi kali ini saya rasa proses nak bagi duit pun lebih sukar, kerana sudah ada pihak-pihak yang akan memantau. Kita dah tahu perangai dia orang ni suka merasuah pengundi. Kali ini mereka tidak akan boleh merasuah dengan sesuka hati. Kalau nak juga buat pilihan raya semula, silakan, tak ada masalah. Tapi kena ingat, kalau setakat pilihan raya semula still okey. Tapi kalau SPRM datang cukup ke dalam jawabnya, bukan hanya pembatalan sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, tetapi boleh menjadi kluster mahkamah dan warga yang memakai baju oranye. Kalau tak nak, kalau nak cuba juga, tak percaya, silakan, cubalah. Wallahi saya undi PAS. Okey. Itulah di media sosial berkenaan Teresa Kok dilantik menjadi Masya Allah. Tetapi telah dinafikan oleh Felda sendiri. Tapi tu, jika ianya betul dan menjadi kenyataan, ia akan menjadi pembakar kemarahan orang Melayu itu. Baru je hari semalam saya cakap, janganlah cepat buat keputusan bila Idris Jusur diminta untuk melepaskan jawatan, Cepatlah ada orang ni kata, oh ini diskriminasi orang UMNO. Saya dah bagi hint dah, saya dah bagi hint sebenarnya. Betul tak? Kemungkinan besar yang dipilih orang UMNO juga. Itu kita dah bagi hint lah. Bukan semua benda kita boleh cakap mendahului Perdana Menteri. Tunggulah pengumuman, sabarlah. Tak lama lagi 1 hari bulan Julai, tunggu pengumuman Perdana Menteri. Janganlah terpedaya, Kadang-kadang geram juga, bila tiba-tiba orang hantar, apa dah jadi ni? Teresa Kok jadi. Allah, aku cakap, dia kata bodohnya kerajaan ni. Nak buat macam mana? Kau pun bodoh, kau percaya? Kalau hantar kat mesej pada saya ayat macam tu, saya pun kadang-kadang, kita malah macam tu lah. Yang kau percaya buat apa? Betul tak? Dah tahu-tahu di zaman fitnah, zaman Perikatan Nasional ini ialah zaman fitnah. Maka segala apa yang kita dapat, tolonglah tabayun dulu, cek dulu, Tapi kalau dah dia orang letak muka Teresa Kok jadi pengurusi Felda, cubalah pakai otak, Kalau otak tu digunakan, tak payah sampai 10%. Otak tu digunakan 5% pun, tuan-tuan dah dapat jawapan dah. Ini mengarut. Takkanlah Teresa Kok menjadi pengurusi Felda.
kita dah tahu pengalaman bila Tun Dr. Mahathir. Kalau zaman Tun Dr. Mahathir tu munasabah lah juga, kan? Tun Mahathir ni dia banyak membenarkan DAP buat kesilapan-kesilapan ni supaya dia boleh hasut kawan-kawan orang Melayu ni supaya membenci DAP, supaya dia tak perlu serah kursi Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim. Itu kena faham. Segala kemarahan orang Melayu ketika zaman Mahathir terhadap DAP, sebenarnya dia punya apa ni, bak kata orang ni, dia punya puppet master dia ialah Mahathir. Dia nak create kebencian. Contohnya dia nak buat orang Melayu benci kepada DAP. Dia wajibkan tulisan Jawi. Kalau setakat di sekolah kebangsaan dia wajib tulisan Jawi pun, kita pun terkejut. Sebab zaman dia Menteri Pelajaran pun, kalau dulu zaman K. Johari telah membasmikan tulisan Jawi, zaman Mahathir jadi Menteri Pelajaran pun dia tak mengembalikan mata pelajaran tulisan Jawi tu. Tiba-tiba dia nak buat orang benci dengan DAP, benci dengan masyarakat Cina. Dia nak buat orang Melayu bergaduh dengan masyarakat Cina. Dia arahkan supaya Kementerian Pelajaran memperkenalkan dan mewajibkan tulisan Jawi termasuk di sekolah Cina dan sekolah India, sekolah Tamil. Harapan dia supaya orang macam NGO seperti Dong Zong, NGO pendidikan Tionghoa akan bangkit menentang. Bila orang Melayu tengok orang Cina menentang tulisan Jawi, dia orang bukan faham pun, dia orang marah kerana ianya nak diwajibkan di sekolah Cina, sekolah India. Tetapi dia akan nampak, dia akan diberi gambaran bahawa orang Cina menentang tulisan Jawi. Tulisan Jawi ini dekat dengan Islam, kan? Maka lagi bencilah orang kepada DAP. Ini sebenarnya semua perancangan Tun Dr. Mahathir. Jangan kita terjebak, tuan-tuan. Okey, silakan. Okey, Tok. Yang buat lagi bodoh ni tu, yang kongsi poster Teresa Kok tu bukan Cyber Trooper, tapi Adun PAS ni, Adun Kubu Gajah Khalil Yahya. Dia siap buat permohonan maaf. Cantik tu. Kita dah boleh bak kata orang tu dah boleh ambil tindakan undang-undang. Tetapi ada seorang kawan saya tu lagi mangkuk. Dia post gambar Vin Diesel, dia ucap tahniah. Dia ucap tahniah kepada Vin Diesel, kan? Tuan-tuan kenal kan? Pelakon XXX. Triple X, Fast and Furious. Dia ucap tahniah kerana Vin Diesel telah pun dilantik sebagai pengurusi Felda yang baru.